Okey, dah record Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam, salam kasih sayang Jadi pada malam ni kita akan belajar satu tajuk yang sangat penting dalam kaunseling individu dan juga perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, iaitu bagaimana membuat sistem filing dan rekod dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Okey, sebelum ni dah belajar belum sistem rekod? Belum. Belum? Okey, nampak tak sharing saya ni? Okey, sistem rekod ini adalah berdasarkan satu buku yang saya terbitkan semasa grant research pembinaan dan pengurusan fail dan rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. So tengok betul-betul sebab sistem fail ini you all akan aplikasikan semasa practicum counselling dengan internship counselling. Practicum dan internship dah buat kan? Belum? Okey. Belum. Jadi macam mana dalam kaunseling individu, kita akan ambil sebahagian daripada ni, tapi dalam masa yang sama kita akan tengok semua jenis filing dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling supaya nanti you all boleh faham, tapi kita akan fokuskan kepada kaunseling individu. Okey, jadi apa isi dia, cara dia ialah ini Okey, jadi kita tengok ni. Okey. Ini adalah dalam sistem perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Antara yang paling penting sebelum kita buat kaunseling individu, kita akan buat borang prasesi. Okey, ini contoh borang prasesi. Ini berdasarkan, nampak tak? Nampak kan? Okey, ini contoh borang prasesi. Borang prasesi ni penting, maksudnya sebelum menjalankan sesi kaunseling ataupun sesi bimbingan ataupun maka kita akan memberi satu borang prasesi. Tujuan borang prasesi adalah untuk mendapatkan maklumat awal klien atau maklumat prasesi adalah sangat penting kepada terapis. Maklumat ini merangkumi perkara seperti latar belakang keluarga, pendidikan, gaya hidup, kesihatan dan permasalahan sedia ada dalam kesihatan mental ataupun permasalahan kehidupan yang biasa Ini sangat penting untuk kaunselor, pembimbing membuat persediaan awal dan menyediakan pelan rawatan yang bersesuaian dan berkesan untuk klien. Okey, siapa yang ikut persijilan New York CBT, so kita ada borang prasesi kita sendiri. Tapi kalau you all nanti you all boleh ambil daripada borang ni ataupun buat borang sendiri ataupun lihat borang daripada sistem yang lain Okey, jadi apa yang ada dalam borang prasesi ialah yang pertama kita minta diisi maklumat peribadi. Maka dia ada nama penuh dia, umur, jantina, nombor kad pengenalan, bangsa, nombor telefon, status perkahwinan, alamat kediaman. Ini penting. Okey. Dan maklumat pendidikan ataupun pekerjaan Kita kena tahu tahap pendidikan dia dan pekerjaan dia kerana dia mempengaruhi pelaksanaan sesi isu permasalahan dia. Jadi kena tahu pendidikan tertinggi dia, mungkin SPM, mungkin diploma, mungkin ijazah, mungkin master, pekerjaan dia ataupun pelajar. Kalau pekerjaan tulislah. Sama ada dia engineering ke, engineer ke ataupun dia pelajar kaunseling ke dan alamat pekerjaan ataupun alamat institusi belajar. Dan kita kena tahu sikit gaya hidup dia dan kesihatan. Maka kita tanya dia, adakah anda merokok? Dia hanya say ya ataupun tidak. Adakah anda minum arak? Dia hanya say ya ataupun tidak. Kita nak tahu gaya hidup dia. Kerana pola orang yang merokok dan pola orang yang minum arak ni dia agak different sikit. Termasuk mungkin mempengaruhi kesihatan dia. Dan yang ketiga ni sangat penting. Adakah anda mempunyai masalah kesihatan mental? Ya ataupun tidak? Maka jika dia cakap tidak, okey. Tapi jika kata ya, maka kita minta
apakah masalah kesihatan mental dia. Maka dia kata mungkin dia dah jumpa psikiatris, dia kata dia ada MDD, major depression disorder, ataupun dia ada anxiety, GAD, general anxiety disorder, dinyatakan di sini. Itu sangat penting untuk pelan rawatan kita. Ya. Okey, jelas kan? Okey, ini silap Ini atas ni adalah masalah kesihatan fizikal. Adakah anda punya masalah kesihatan fizikal? Ya ataupun tidak? Jika ya, ada kata saya ada diabetes, saya ada darah tinggi, saya ada masalah cacat anggota, nyata di sini. Okey, yang C ni ialah baru tanya adakah anda ada masalah kesihatan mental. Maka dia pun mention jika ya. Mungkin depression, anxiety, PTSD ya sebagainya. Maksudnya dia pernah mengalami ataupun simptom kesihatan mental dan pernah mendapat rawatan psikiatris dan sekarang ni jumpa dengan kaunselor, pembimbing, terapis untuk mendapatkan coping skill ataupun mendapatkan intervensi psikologi untuk ubah pola pemikiran, perasaan klien. Faham tak ni saya cakap ni? Boleh? Okey. Boleh, Prof. Kemudian kita katakan dia, apakah perkara yang ingin dikongsi dengan terapis? Dia bersebut, saya ingin berkongsi konflik dalam kekeluargaan yang melibatkan adik, abang, mak, ayah, ataupun saya ingin berkongsi dan meminta bantuan kerana saya selalu sedih, menangis, tak berkawal perasaan kemurungan saya sangat marah. Dia dah nyatakan. Ya, dan ulasan dan tindakan terapis pembimbing ya. Jadi kita nyatakanlah mungkin klien ini akan menjalankan sesi minggu hadapan dan masalah klien di tahap sederhana dan klien datang secara suka rela. Klien secara suka rela ni dia mudah sikit untuk kita bantu. Okey, jelas tak? Okey, jadi itu adalah borang prasesi. Bila kita patut beri borang prasesi? Sebelum klien datang buat session semasa temu janji. Siapa kena isi borang prasesi? Klien sendiri kena isi borang itu dan serahkan kepada meja pendaftaran sesi ataupun boleh juga dibantu isi oleh kerani pendaftaran sesi. Jika awak ada staff ya, dan dia mesti dimasukkan dalam fail perkembangan klien. Okey, ada soalan tentang borang prasesi? Ada tak? Tak ada? Ada, Prof. Okey, faham kan? Okey, jika tidak ada, maka kita lihat pula bagaimana kita membuat sesi dan borang-borang yang kita sediakan. Okey, kejap ya. Okey, kita tengok sistem borang pula. Okey. Okey, kejap. Yang ni bukan yang ni. Ini kan? Okey, sekarang ni kita lihat sesi. Okey ni. Okey, so semua orang tengok. You tak nampak lagi kan? Saya belum share lagi kan? Belum. You belum nampak ni. Okey, belum, kejap saya share. Nampak tak? Belum? Belum. Kalau belum kan? Okey, kalau belum, okey kejap. Patut dah nampak ni. Okey. Tak nampak belum? Tak nampak lagi? Belum. Belum, Ibu. Okey, kejap. Maksudnya saya kena copy masuk dekat saya punya desktop. Okey.
Okey, kejap Sabar, menunggu, kesian kat awak. Lama pula awak tunggu Okey, ada orang masuk. Okey, kita lihat ni. Apa tak ada. Window. Okey, kejap Masih belum ada. Open. Kenapa tak ada? Apa susah sangat ni? Jadi ke Prof? Belum jadi lagi. Saya dah letak dekat desktop Kalau tak jadi Prof, hantar dalam WhatsApp saya tolong sharekan boleh? Kejap. Okey, kejap Okey, kalau macam tu saya kena buka yang satu lagi. Okey, kejap Open. Okey. Baru boleh. Kenapa saya tak boleh? Okey. Dah boleh dah. Okey, boleh. Kenapa tak? Nampak Prof. Alhamdulillah, nampak kan? Okey, ini adalah sistem perfailan dalam kaunseling. Ya. Yang dibangunkan oleh saya, nanti you all boleh gunalah ya. Dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, terutama semasa buat praktikum dan internship kaunseling nanti. Sebab semasa internship praktikum kaunseling nanti, you all kena buat beratus-ratus session. Okey, dalam sistem ini kita pakai satu model OFAIS. Apa maksud OFAIS? OFAIS ni bermaksud bagi melancarkan pengurusan dan pentadbiran perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, terdapat 10 fail dibuka bagi menyusun dokumen dan rekod dalam fail-fail perkhidmatan bimbingan dan kaunseling agar lebih sistematik, mudah dan berkesan. Berdasarkan model OFAIS ini, hanya satu fail diwujudkan bagi setiap pelajar ataupun klien yang memperincikan secara sistematik setiap rekod perkembangan pelajar berkenaan. Jadi 10 fail, 7 log dan 33 rekod disediakan. Dan bagi setiap fail ini mempunyai nombor rujukan dan rekod-rekod yang tersendiri. Jadi apa maksud OFAIS? OFAIS ni bermaksud OC itu one client. Jadi file yang systematic record ya. Dan IS ni bermaksud systematic ya.
Okey. Jadi dalam sistem OFAIS ni, ya, yang paling atas sekali you all kena buka adalah FPP. FPP ni apa benda? Iaitu fail perkembangan pelajar. Dalam fail perkembangan pelajar, you all kena buat fail. Fail tu boleh ambil daripada fail kulit keras ataupun fail apa yang color coklat itu ataupun fail warna-warni tu. Satu klien satu fail. Okey, apa ada dalam fail tu? Okey, apa ada dalam fail tu? Yang pertama sekali ialah kita ada file log counselling individu. Okey, file log counselling individu ni adalah log saja. Log maksudnya ada bilangan, ada nama, ada sesi, tarikh. Okey, dan kita kena juga ada file log counselling kelompok. File log counselling individu, file log counselling kelompok. Kemudian kita ada file log bimbingan individu, file log bimbingan kelompok. Dan kita juga kena ada file keluarga. File keluarga ni untuk perkhidmatan nantilah kat sekolah nanti juga akan buat kan. Ini kita ada file log activity dan file activity program. Nampak bila ada log ni dia list saja, mesti ada file activity program. Kemudian ada file log inventory dan soal selidik yang dijawab. Kemudian file pengurusan dan pentadbiran perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Okey, nampak kan? Jadi berapa file? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 file. Ya, termasuk file perkembangan pelajar ni 10 file. Ya, dalam file perkembangan pelajar atau klien ni ada semua benda ni. 9 perkara ni. Okey, jelas tak? Okey, jadi apa ada dalam file perkembangan pelajar? Ini. Dalam file perkembangan pelajar ataupun file perkembangan klien, maksudnya satu klien ataupun satu pelajar itu mesti ada 10 benda dalam file dia. Mesti ada record biodata pelajar, record persetujuan termaklum, kaunseling individu, kaunseling kelompok, record kaunseling individu, record kaunseling kelompok, ringkasan perkembangan individu, record bimbingan individu, record bimbingan kelompok, ringkasan perkembangan individu dalam kelompok tu, record perundingan konsultasi beberapa, record kaunseling keluarga, record perjumpaan keluarga, record ziarah keluarga, record penglibatan aktiviti program, record interpretasi inventory dan soal selidik. Maksudnya kalau awak buat saja ziarah keluarga, maka maklumat ziarah keluarga tu kena masuk dalam file perkembangan pelajar. Awak buat saja bimbingan individu, masuk dalam file perkembangan pelajar. Buat saja inventory, maka data profile inventory itu kena masuk dalam file perkembangan pelajar. Satu pelajar ataupun satu klien, satu file. Jadi maksudnya di sekolah ataupun institusi, kalau awak ada 10 klien, jadi berapa file perkembangan klien, perkembangan pelajar dibuka? Berapa banyak Mursyid? 10. Pandai, 10. Jika awak ada 50 klien, berapa file? Berapa file? 50 file lah. 500 benda tu dah ada dalam tu. 50. Betul. Sebab tu bila pensyarah pergi jumpa awak semasa internship praktikum, dia akan tanya, berapa klien awak? Awak kata, klien saya semuanya adalah 40. Maka awak mesti ada 40 file perkembangan pelajar atau file perkembangan klien. Dan dalam file perkembangan klien tu ada yang nipis, ada yang tebal. Yang tebal tu maksudnya dia aktif. Dia ada jumpa awak sampai 2-3 kaunseling individu, dia jumpa awak untuk kelompok, dia hasil datang untuk bimbingan, dia buat inventory, tebal file dia. Ya, tapi kalau file tu nipis saja, maksudnya dia baru buat satu kaunseling individu. Okey, faham tak? Ada soalan nak tanya? Prof. Ada. Prof dengar tak? Dengar. Macam contoh kalau dekat kita pergi internship kan. So dia banyak file kan. So kan kita adakah file tu kan dia tidak disediakan kan. So takkanlah kita nak kilik file tu sampai ke
adakah dia akan jadi hak milik unit bimbingan kaunseling tersebut atau itu memang untuk klien kita? Okey, ada dua perkara. Yang pertama, fail ni sepatutnya jadi fail perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Awak kena tinggalkan fail. Tetapi awak boleh ambil fail ni bawa balik dengan keizinan pihak sekolah untuk buat cover tebal untuk dibawa semasa interview kaunselor berdaftar. You kena bawa tu, rekod tu. Ya? Nak tunjuk bahawa you dah cukup jam kredit jumlah untuk membuat kaunseling individu dan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Tapi kebanyakan pelajar, dia akan minta pada sekolah. Sekolah kata ambillah. Ya. Kecuali kes-kes yang serius tu, just refer pada dia. Maka awak pun bawa semua fail tu buat balik. Okey, jelas? Tapi dengan keizinan ataupun informed consent. Okey, yang kedua, you all kena ada kita kena ada file log individu. Ya. File log individu dia log saja. Lepas tu kena ada file log kaunseling kelompok. Lepas tu file log bimbingan individu. Itu file log bimbingan kelompok. Ingat kaunseling dengan bimbingan different kan? Okey. File keluarga. Dalam file keluarga ada log sesi keluarga, rekod kaunseling keluarga, rekod percubaan keluarga, rekod ziarah keluarga. Okey, file log inventory, apa inventory yang diambil, file log activity program, FAP dipanggil. File activity program. Dalam file ni file log activity program, ni file activity program. Maksudnya log ni dia ada log saja. File activity program ni baru menerangkan tentang program. Okey. Dan dalam file pengurusan pula, pengurusan kaunseling sekolah tu, ni kena ada ni. Kena ada borang biodata guru bimbingan dan kaunseling yang menyeli awak, borang biodata kaunselor pelatih. Kaunselor pelatih ni awak lah. Borang memohon khidmat kaunseling individu, borang memohon khidmat kaunseling kelompok, borang temu janji khidmat kaunseling individu, borang temu janji khidmat kaunseling kelompok, borang kebenaran menghadiri khidmat kaunseling individu. Ini daripada cikgu kan. Dia nak pergi kaunseling individu dan cikgu minta kebenaran kan. Boleh pakai borang ni. Borang pengasahan mengikuti sesi kaunseling kelompok dan juga borang rujukan. Macam guru kelas, PKM, guru panitia nak rujuk pelajar untuk pergi sesi kaunseling boleh pakai borang ni. Okey, inilah sistem rekod kita. You dah belajar kan ni dalam sistem dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling? Dah belum? Pak Mursyid? Dah belajar dah sebelum ni? Ya. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Belum lagi kot. Ada tak? Yang saya belajar pengantar. Jadi mari Jadi mari kita tengok apa kaitan file-file dan rekod. Okey, pemfailan dan rekod ini diwujudkan untuk membantu kaunselor sekolah ataupun kaunselor organisasi untuk menyeragamkan sistem pengurusan fail yang tersusun dan sistematik. Jadi ini adalah sistem fail perkembangan belajar apa yang ada tadi. So kita dah maklum di sini. Okey, jadi ada 10 jenis fail. Okey, kita dah ringkaskan dalam bentuk piramid tadi kan. Okey, mari kita lihat ringkasan 10 fail ni. 7 log dan 33 rekod. Okey, nampak Okey, rekod dalam file. Log ini dia boleh berdiri sendirinya. Maksudnya dia berasingan. Okey, mari kita tengok file yang rekod yang pertama. Okey, sebelum kita tengok dia punya sistem file ni, contoh rekod tu, maka kita akan tengok dulu macam mana you all buat kod untuk rujukkan file dan rekod. Kaunseling di sekolah ataupun kaunselor perlu mempunyai kod yang sistematik sebab mudah untuk dikeluarkan file. Okey. Jadi kod rujukan file rekod adalah merupakan satu aspek penting yang perlu ada dalam sistem rekod. Setiap satu rekod yang baru perlu mempunyai kod bagi memudahkan rujukan dilakukan oleh setiap kaunselor.
Tanpa kod rujukan, sistem perfailan yang dibina mungkin tidak dapat memberi kemudahan kepada kaunselor untuk mencari maklumat pelajar dengan cepat. Contohnya pengetua cakap, kita ada kes tentang pelajar bernama Fikri. Dia didapati bergaduh di sekolah. Maka polis telah masuk campur. Boleh tak awak buat laporan sikit tentang Fikri? Awak pun pergi cari fail Fikri. Tapi fail banyak, ada beratus-ratus. Jadi awak kena berdasarkan nombor dia, nombor fail dia. Okey, nombor fail ni ialah kita cadangkan bermula dengan WP. WP ni apa? Ni kod sekolah. WP 023, WP 115 ni kod sekolah. Awak akan dapat daripada sekolah awak sendiri. UBK, unit bimbingan dan kaunseling. FPP, fail perkembangan pelajar. 2000 ni adalah tahun kelahiran klien. Okey. 003. Ini adalah nombor klien yang berdaftar bagi tingkatan tu. Laki dan lelaki L, perempuan P, dan M ni adalah bangsa Melayu, M, Cina, C, India, I, dan lain-lain tu awak buatlah apa-apa dan lain-lain. Okey, contohnya Mursyid. Mursyid lahir tahun berapa? 1998. Oh, Mursyid. Ya, Okey, jadi saya kita Prof tulis tahun kelahiran 1998. Okey, ni 1998. Jika Mursyid klien yang pertama bagi tingkatan 1998, dia akan nombor 1998 0001. Jadi maksudnya kalau di dalam tingkatan 4 mereka lahir pada tahun 2004. Okey. Jika tingkatan 4 itu ada 100 pelajar, maka 2004 001. Mungkin dalam 100 pelajar tu 50 saja yang datang untuk sesi kaunseling. 2004 001, 2004 002, 2004 0019, 2004 0031. Perempuan China C. Okey. Jadi maksudnya di sekolah ataupun organisasi satu pelajar hanya ada satu fail FPP ataupun fail perkembangan pelajar ataupun boleh buat fail perkembangan klien saja. Jadi kalau awak nak cari pelajar yang lahir tahun 2012 tingkatan 1, awak pergi cari 2015. Okey, faham? Ada soalan nak tanya? Prof, kalau kita tukar yang 0003 tu dengan nombor lain boleh? Boleh, tapi dia ikut nombor pelajar tu. Awak nak tukar berapa? Saya macam contoh, kalau kan kita nak cari kan tu macam susah sikit kan. So kalau macam contoh kita tukar nombor 4 biji nombor IC kat belakang tu kan. So orang lain pun tak tahu juga kan. Hanya diri dia je yang tahu kan. Tak boleh. Ini untuk rujukan kita, rujukan kaunselor. Sebab itu kalaulah dia tingkatan 5, maka awak dah tahu dah tingkatan 5 semua lahir pada tahun 2010. Jadi 2010 tu semua tingkatan 5. Okey, 2010 itu maka nombor klien dia berapa? Mungkin 014, 012. So awak kena ingat dalam etika kerahsiaan kita tidak boleh meletakkan nama ke dalam fail. Ya, dalam fail luar tak boleh letak nama. Jadi kita letak apa? Kod. Jadi sistem yang saya ajar awak ini ialah sistem yang mengekalkan etika kerahsiaan. So kod dicadangkan macam ni. Okey, jelas kan? Okey, nampak Okey, ni tahun kelahiran klien, ini nombor pendaftaran klien dimulai dengan 01 bagi setiap tahun yang berbeza. Okey, jadi bila datang pelajar tahun tingkatan 1 tahun baru, maka awak pun buat dengan tahun kelahiran baru. Okey, jelas kan? Okey, ni adalah kod fail pengembangan pelajar. Fail yang dalam tu ada semua konten isi dia.
Okey, macam mana juga pula untuk buat log kaunseling individu dan record kaunseling individu. Jadi log kaunseling individu, kita buat file log kaunseling individu. Tahun log dibuka. Ataupun boleh buat tahun semasa. Dan bilangan log. Okey. Cantik. Ini adalah record kod dalam record kaunseling individu. Untuk record kaunseling individu kita buat RKI, record kaunseling individu. Tahun log dibuka, kalau tahun ini tahun 2022, kita buat RKI 2022. Kita masuk dalam siapa punya ni? FPP 2003 lelaki Melayu 01. 01 ni ialah bilangan sesi. Kalau 02 maksudnya dia telah ikuti kaunseling individu dalam 2 sesi. Kalau 04 maksudnya dia telah ikuti kaunseling individu dan dicatatkan dalam rekod untuk sesi yang keempat. You all faham tak ni? Prof, Afifah? ulas sekali lagi boleh tak, Prof? Okey, ini adalah dia punya record dia, ya. Tak apalah, nanti kita tengok contoh tu, nanti kita boleh tanya soalan balik, Okey, sama juga file log bimbingan individu. Ni file log bimbingan individu. File log bimbingan individu ni file log. Ini ialah file record. Ingat dalam log ada record. Record ni dimasukkan dalam file record ni, record bimbingan individu ni, kita tak masukkan dia dalam log. Record bimbingan individu ini dimasukkan dalam FPP, file perkembangan pelajar tadi. Log dia log saja. Okey, nampak kan? Okey, sama juga macam mana kita nak buat file log kaunseling kelompok. Sama juga. Jadi file log kaunseling kelompok 2020-01. Kalau dah penuh dah, saya buat lagi. File log kaunseling kelompok 2022-02. Tapi biasanya 01 pun dah cukup dah. Okey. Ini adalah record kaunseling kelompok. 03 ni, ini nama record kaunseling kelompok. Ini tahun log dibuka. Ini adalah kod kaunseling individu. Maksudnya, record kelompok ini dimasukkan dalam file individu, file klien, FPP. Setiap satu pelajar ada satu je nombor ni. Nombor ni sangat special. Kalau dia lahir pada tahun 2010 0005. L lelaki Melayu 03 itu hanya tambahan saja. Okey, ada apa soalan nak tanya? Ada? Prof, Prof dengar ke suara saya? Saya nak tanya, yang maksud tahun log dibuka tu maknanya dia kes yang kita start buat ke macam mana? Kalau tahun ni tahun 2022 awak masuk sekolah, maka tahun dibuka adalah 2022. Kalau awak masuk sekolah tahun depan 2023, maka tahun dia adalah 2023. Kalau awak jadi kaunselor sekolah selama 5 tahun, setiap tahun awak mesti buka log baru. Sebab apa buka log baru? Pelajar berubah tingkatan. Faham tak? Faham, Prof. Ya. Maksudnya satu log tu 01 lah. 01 ni bagi log yang dibuka, tapi kalau banyak sangat, awak boleh buka 2 log. Tak apa, awak tengok dulu macam mana contoh borang dia. Nanti awak tahu. Okey, tengok betul-betul ni. Ni nanti kalau awak pergi housemanship, internship, praktikum, awak tak faham nanti, file terabur nanti, pensyarah marah awak tak dapat A, bukan salah saya. Ya? Sebab nak dapat A, sistem file mesti lengkap, mesti cantik. Kalau awak dapat sistem file cantik, maka awak telah membuktikan session berjalan dengan lancar. Okey, ini adalah file log bimbingan kelompok. Sama juga, ya. Okey, ni kod FPP. Ini kod log, ya. Okey.
Ini adalah fail log counselling, log keluarga. Jika awak buka log keluarga, ini adalah fail rekod konsultasi keibuapaan. Ya, jika awak buat melibatkan family dan rekod keibuapaan ni melibatkan pelajar, klien, maka borang rekod kaunseling keibuapaan ni bukan masuk dalam fail keibuapaan, masuk dalam fail pelajar. Jadi kunci dia ialah fail perkembangan pelajar. Ingat kesilapan sistem fail di sekolah, di institusi sebelum ni ialah dia buat banyak fail. Ini fail kaunseling individu, ini fail kaunseling kelompok, ini fail kaunseling keluarga, ini fail inventory, ini fail bimbingan. Salah. Mana boleh masuk rekod 10-100 pelajar dalam satu fail kaunseling individu. Setiap pelajar ada satu fail sendiri. Dalam fail dia ada rekod kaunseling individu, rekod kaunseling kelompok, rekod inventory, rekod kaunseling kekeluargaan, rekod bimbingan dalam satu fail. Satu klien ataupun satu pelajar ada satu fail perkembangan klien. Ataupun yang baru tu kita namakan fail perkembangan klien, perkembangan klien. Ataupun lama itu panggil fail perkembangan pelajar lah kalau di sekolah. Okey, jelas tak? Okey. Nampak semua? Prof, Okey, yap. kalau Okey, fail ni perkembangan pelajar tu kan, maksudnya orang lain cikgu kaunseling kan yang boleh baca, boleh ambil file tu kan? Cikgu lain tak ada access kan? Hanya kaunselor sahaja yang ada akses. Kaunselor pun kalau satu sekolah ada 3 kaunselor, klien awak sahaja yang jumpa dengan awak sahaja yang awak buka fail dia sahaja boleh buka. Kaunselor lain tak boleh buka fail tu. Kalau buka, dia tahu faham. kes dia nanti awak kena saman. Salah dari segi etika dan akta. Sebab tu fail rekod ni kita akan simpan dalam laci, berkunci. Kalau awak nak, kalau klien awak pindah kaunselor. Contoh dekat sekolah tu ada 2 kaunselor, Abu dengan Aminah. Jadi dah buat sesi dengan awak 3 kali, awak dah buka dah punya fail perkembangan pelajar. Tiba-tiba pelajar tu tak sesuai dengan awak. Awak pun nak serahkan dia kepada kaunselor kedua sekolah, nama dia Aminah. Masa tu awak akan serahkan dengan inform consent, kerelaan termaklum pelajar untuk pindahkan dia kepada Aminah. Maka awak akan serahkan kepada Aminah fail dia. Faham tak? Sebab tu fail ni sangat penting. Dan fail ni tak boleh beri pada sesiapa walaupun pada pengetua. Walaupun pada polis tak boleh beri. Walaupun pada mahkamah tak boleh. Kecuali atas perintah mahkamah. Kalau pengetua nak, kita akan buat report. Ringkasan report pelajar sahaja. Bukan bagi fail. Contoh pengetua kata, beri saya maklumat tentang Fikri. Awak pun ambil kertas, ada borang dia. Fikri telah jumpa saya sebanyak 3 kali, iaitu 2 sesi individu dan 1 sesi kelompok. Fikri menunjukkan perkembangan yang baik dalam sesi. Fikri mempunyai masalah suka berfikir benda negatif, pernah ada perasaan ingin membunuh diri, tetapi sesi rawatan dengan menggunakan teknik persuturan kognitif, jana kesyukuran telah berjaya mengurangkan masalah Fikri. Tapi Fikri juga mempunyai isu kekeluargaan, iaitu dia pernah dicabul ke, disdera ke, just beri maklumat sahaja. Okey, jelas kan semua? Okey, ini adalah file log keluarga, ziarah keluarga. Ini file log activity program. Nampak? File log activity program 2015, 1 tahun dibuka. Ini adalah file activity program. File activity program, record activity program. Tahun semasa 01, kursus kemahiran belajar. Ni file record activity program 2015-02, kursus kepimpinan. Jadi
dalam internship awak kena buat banyak kursus. Jadi ni cara untuk rekodkan kursus-kursus, workshop-workshop yang awak buat dalam bentuk rekod. Ya. Okey, ini adalah rekod yang ke-10 adalah rujukan sistem fail dan pengurusan kaunseling. Okey, ini kod sekolah UBK, fail pentadbiran dan pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Ini yang saya sebut tadi. Ya, jadi kena ada rekod biodata guru bimbingan dan kaunseling. Kena ada rekod kaunselor pelatih. Ni awak lah. Ya. Tengok ni fail pentadbiran, tahun log dibuka, unit bimbingan dan kaunseling, bilangan rekod, maksudnya rekod biodata kaunselor pelatih, ya. Dan ada borang rekod dia. Okey, ini rekod memohon khidmat kaunseling individu. So, dia ada masuk juga dalam fail pentadbiran dan pengurusan. Ya. Kemudian kita rekod memohon khidmat kaunseling. Pun ada rekod juga. Okey, kenapa rekod khidmat kaunseling dan rekod memohon khidmat kaunseling kelompok, rekod temu janji, rekod memohon temu janji kelompok, kita masukkan dalam fail pengurusan. Kita tak masukkan dalam fail perkembangan pelajar ataupun fail klien. Kenapa kita masuk dalam fail pengurusan? Cuba jawab. Kenapa? Rekod temu janji khidmat kaunseling kita masukkan dalam fail pengurusan, tapi tak masukkan dalam fail perkembangan klien. Kenapa? Cuba jawab. Rekod kebenaran menghadiri khidmat kaunseling kita masukkan dalam fail pentadbiran. Kita tak masukkan dalam fail perkembangan individu. Kerana ini tidak menunjukkan perkembangan klien. Dia hanya pengurusan sahaja. Kita masukkan perkembangan klien sahaja dalam rekod perkembangan klien tu. Dalam fail perkembangan pelajar tu. Contohnya berapa kali sesi kaunseling individu, kaunseling kelompok, interpretasi, ujian personality, rekod kaunseling keluarga, itu kita masuk dalam FVP. Tapi bagi rekod kebenaran, pengesahan, ikuti sesi kelompok, rekod rujukan khidmat ni tak masuk. Ini kita masuk dalam fail pengurusan sebab dia tak ada kaitan dengan perkembangan sihat, tak sihat, sembuh tak sembuh klien tu. Okey? Ini adalah contoh panduan kod fail dan rekod ni. So fail perkembangan pelajar, contohnya ini dia punya kod fail dia. Bila masuk rekod, ni nama rekod dia. Rekod dia semua ada dalam fail tu. Nanti jangan pula macam mana nak buat rekod konsultasi, macam mana nak buat rekod kaunseling individu, awak cakap macam tu, nanti maksudnya awak tak memahami sistem rekod. Okey, file log kaunseling individu, apa ada dalam file log kaunseling individu? Dia hanya ada rekod log saja. Apa ada dalam fail perkembangan pelajar? Banyak benda ada. Sebab tu saya kata kunci kepada sistem rekod adalah fail perkembangan pelajar. Satu pelajar, satu fail. Satu fail pelajar ataupun fail klien ini akan menunjukkan keseluruhan perkembangan klien A sampai Z. Okey. Log hanya menunjukkan log saja. Log kaunseling kelompok hanya menunjukkan rekod kaunseling kelompok dan log kaunseling kelompok dan rekod kaunseling kelompok. Okey, kenapa rekod kaunseling kelompok dimasukkan dalam log kaunseling kelompok? Sebab dia ramai. Mungkin ada 12 orang dalam kaunseling kelompok itu, maka kita masukkan dalam fail log kaunseling kelompok. Dalam kaunseling individu, kita hanya buat fail perkembangan individu dalam kaunseling kelompok. Okey, jelas kan? Okey, ni file log bimbingan individu, kita ada log saja. File log bimbingan kelompok, kita ada log bimbingan kelompok dengan rekod bimbingan kelompok. Kita masukkan sini. Okey, file log keluarga, kita ada log keluarga saja. Ingat log ni log je. Dia just log. Okey, file perkembangan pentadbiran, pengurusan dan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling ni semua pengurusan. Borang rekod temu janji, borang kebenaran hadiri sesi, borang khidmat rujukan, dan file log inventory, log sahaja.
Dan file log activity program. Jadi kita ada log activity program saja. File activity program, satu program, satu file. Buat program kemahiran belajar, ada file program perkembangan pelajar. Jadi dia ada record activity program tu. Okey, jelas? Ada soalan nak tanya? Ada tak? Prof, Ada? Prof, saya nak tanya yang Okey. Prof kata log saja tu kan, maknanya dia rekod log saja tu jumlah yang pelajar hadir dalam sesi kaunseling ke? Macam mana? Betul. Nanti kalau pensyarah bila datang menyelia, biasanya dia akan tanya satu saja. Biasanya lah dia tanya, bagi saya log kaunseling individu. Awak pun bagi log kaunseling individu, dia tengok log kaunseling individu ni klien awak ada 14 saja, mana cukup? Dia kata. Memang saya belum penuhkan lagi. Okey, cepat-cepat. Okey, kalau dia tengok log kaunseling individu ada 50. Okey, bagus. Maksudnya awak dah ada 50 klien individu ataupun 50 sesi individu. Okey, kemudian dia tengok log nombor klien nombor 30. Nama dia Nur Fahmi. Dia kata, okey, log nombor 30, klien Nur Fahmi Abidin, tingkatan 4A. Okey, ni nombor file dia. Okey, bagi file ni kat saya. Maka awak kena keluarkan file kaunseling individu, file perkembangan pelajar ataupun file perkembangan klien tu yang ada semua dia punya bahan-bahan tu. Sebab tu kalau awak penyelia datang, awak bagi file yang tebal-tebal tu. Maksud file perkembangan pelajar yang tebal-tebal tu. Maksudnya apa? Klien tu aktif, awak dah buat macam-macam untuk dia. Okey, jelas tak? Ada soalan yang tanya lagi? Jelas. Cumanya dalam log tu kita akan ada semua log yang semua yang buat sesi yang kita lah kan Prof kan dalam file log tu kan. Betul. Maksudnya kalau penyelia datang baru nak, macam contoh dia nak klien yang nombor 29, so kita keluarkanlah file yang ke-29. Betul? Betul. Betul? Pandai. Okay. So tapi kalau macam mana kita nak simpan file semua tu Prof? Maksudnya? Kan kalau tengokkan, kalau yang macam kan ada bilik kaunseling kan dia tak ada macam fasiliti ataupun aset yang boleh simpan atau bilik yang khas untuk simpan file tu kan. Contohlah kan. So macam mana kalau kita nak simpan file tu? Okey, sebab tu dia bagi awak laci ataupun dia panggil laci yang besi tu ataupun kabinet tu. Semua tu akan simpan dalam kabinet. Sebab tu juga kena ada kalau kabinet. Kalau kita buat online semua Prof? Kalau buat online boleh, tapi kita belum ada sistem untuk buat online tu. Kalau ada sistem tu okeylah. Okey. Kalau ada saya tu tak ada nak masalah. bangunkan sistem tu, tapi kalau ada tu okey, tapi kita belum ada sistem untuk bangunkan lagi. Jadi bila belum ada sistem untuk bangunkan online, maka you all kena buat secara manual lah. Sebab nak bangunkan online ni bukannya senang kan? Okey. Ada soalan lagi nak tanya? Tak ada. Cumanya saya nak yang Prof share tadi boleh? Dia ada buku satu, nanti ambil buku tu. Tapi buku tu okey, nanti saya tunjuk buku tu Okey, so nampak tak saya share ni? Nampak tak? Nampak Prof? Okey, semua orang. Okey, ni contoh dia punya log dia. Kejap saya besarkan sikit. Okey, ini adalah
Borang-borang rekod dalam OSFAIS ya. Nampak ni apa itu OSFAIS? OSFAIS. O adalah one client. Maksudnya kita fokus kepada satu klien, satu file. Ingat jangan jadi macam dulu. Ini file individu. Semua 50 individu punya rekod masuk satu file kaunseling individu. Ini file kaunseling kelompok. Ini salah tu. Satu individu, ini rekod individu, ni rekod kelompok, ni rekod inventory. Ini klien nombor 2 pula, ni rekod dia, ni rekod dia. Kita based on client, bukan based on file. Okey, FAR bermaksud file and record. Jadi kita ada file, dalam file ada record. Record ni masuk dalam file. IS bermaksud integrated system. Okey, jadi kita dah tengok tadi apa ada dalam file perkembangan pelajar ni semua kan. Apa ada dalam log. Okey, jadi kita tengok borang dia. Okey, ni adalah file perkembangan pelajar. Okey, yang pertama BK1 itu record biodata pelajar. Okey, kita boleh buat record biodata pelajar ni. Pelajar datang saja kita masuk record ini. Dan record biodata pelajar ini boleh dijadikan sebagai borang prosesi juga. Pelajar isi sendiri ataupun kerani file yang isi. Ya, kalau kaunselor rajin, kaunselor isilah. Jadi kita tahu klien kita tu nama dia, darjah dia, tingkatan dia. Kenapa banyak ni kolom? Tekan bullshit, kenapa? Ini tahun 2000, tingkatan 1. Tahun 1 sampai 2001. tingkatan 5. Dia mungkin kelas berbeza. Tingkatan 2, 2A. Tingkatan 3, 2C. Turun kelas. Tingkatan 4, 4 sains. Tingkatan 5, 4 sains 1. Macam tu. Jadi kita ikuti perkembangan dia. Okey. Ni alamat, nombor telefon dan kita ada pencapaian grade semasa dia berdaftar, penglibatan sukan, penglibatan kelab uniform dan tanda tangan pelajar dan pengesahan kaunselor awak lah. Okey, ini adalah borang persetujuan termaklum. Okey, borang persetujuan termaklum tadi masuk kat mana? Masuk dalam? Masuk dalam mana? Borang persetujuan File termaklum. perkembangan pelajar. File pengurusan. File perkembangan pelajar. Kan ada ni FPP File ni. perkembangan pelajar. File perkembangan pelajar ada dah ni. File perkembangan pelajar masuk situlah. Nombor 2 ni maksudnya ini borang ini rekod nombor 2, rekod nombor 1 ini. Ini masuk dalam file perkembangan pelajar 01 maksudnya ini adalah rekod yang pertama. Ya? Okey, jelas tak? Okey. Okey, kemudian ini adalah contoh borang kerelaan termaklum. Saya nama kad pengenalan memberi persetujuan kepada penyertaan saya dalam sesi kaunseling individu dilaksanakan oleh kaunselor kepada saya. Saya juga bersetuju bahawa persetujuan ini boleh dijadikan sebahagian daripada laporan rawatan saya yang boleh diperoleh oleh kedua pihak dan juga orang ketiga dengan kebenaran daripada saya. Saya bersetuju tidak bersetuju untuk direkodkan sesi secara audio. Saya bersetuju tidak bersetuju direkodkan sesi secara video. Semasa sesi internship nanti kalau banyak pesyarah dia nak audio. Jadi kena minta kebenaran klien untuk rekod tapi membelakangkan wajah dia lah ya. Cuba nampak wajah kaunselor lebih. Depa tanda tangan, klien tanda tangan dan kaunselor pun tanda tangan. Bila tanda tangan ni barulah kita boleh buat sesi kaunseling individu dan borang ni akan dimasukkan dalam fail perkembangan pelajar. Bukan dalam rekod pengurusan. Okey, lepas tu kita buat 03 FVP. Okey. Okey, jadi borang persetujuan termaklum kaunselor kelompok. Kalau diikut saja kaunselor kelompok, sebelum kaunselor kelompok dia kena isi borang kerelaan termaklum ataupun informed consent ni. Saya sila baca dengan teliti, saya ni bersetuju ikuti kaunselor kelompok. Saya setuju dia dirakamkan, setuju dia divideokan.
rakam secara video, dan persetujuan rekod ini hanya bagi tujuan kegunaan atau rekod rawatan atau pengajaran dan pembelajaran kaunseling di bawah seliaan pensyarah ahli akademik yang dilantik. Saya percaya bahawa kaunselor, pelatih kaunselor dan pihak ketiga yang terlibat akan menjaga kerahsiaan rakaman. Sebab kita kata tadi kan, untuk pengajaran jangan masuk dalam awak punya TikTok, YouTube, tak boleh. Ya, kaunselor dan pihak ketiga juga tidak dibenarkan menerbit atau menyampaikan mana-mana maklumat yang boleh memudaratkan diri saya. Kecuali yang saya buat dalam kelas tu, itu bukan dalam formal kaunseling individu, itu macam pengajaran. Itu lain, tapi itu pun tetap kita tanya. Macam tadi kan, kita tanya Jevita tadi, boleh tak? Tak boleh je. Tak boleh, tak boleh. Okey, tangan. Okey, ni rekod kaunseling individu. Okey, you all sekarang ni belajar kaunseling individu kan? Okey, ni contoh format rekod dia. Okey, so apa kena tulis? Ini. Kod klien, rekod kaunseling individu FPP. Lepas FPP dah tulis apa kat sini ni? Mursyid, nak tulis apa sini? Tulis tahun. Okey, tahun dia lahir. Lepas tu? Tulis lepas tu nombor yang didaftarkan dalam tingkatan. Nombor berapa? Contoh 3 ke, 8 ke, 10 ke. Pandai. Lepas tu lelaki, jantina dan juga Bangsa. bangsa dan juga nombor jumlah bilangan sesi. Bilangan sesi. Jadi dia jadi macam ni, 2000, lepas tu Dash. lelaki. Nombor yang tu Prof, nombor yang dia dalam tingkatan dia tu. Dash lelaki, dash, tak perlu. Kan kita dah tahu tadi, bahawa bila dia lahir tahun 2000, maksudnya apa? Tingkatan 5 lah bila katanya. Dia lahir katalah tahun 2004. Maksudnya dia dalam tingkatan 5. Jadi kalau 2004, kata dia tingkatan 3. Maka bahasa 2004 bila berubah dia tingkatan 5. Jadi tingkatan dia berubah, tetapi nombor kod dia berubah tak? Tak berubah sampai bila-bila. Sebab tu lebih senang. Kalau ikut tingkatan kan tingkatan berubah. Faham tak? 03 ni maksudnya ialah sesi kaunseling individu kali yang ke-3. Okey, you apa tulis latar belakang dia, apa penerokan isu masalah dia, apakah matlamat dia, apakah pendekatan teori strategi teknik yang dipersetujui bersama digunakan, apakah penamatan pelan tindakan dan ulasan kaunselor, keperluan sesi lanjutan dia. Dia ni maksudnya dia perlu sesi kedua. Kalau tidak, kaya kecerangan tarikh, dia akan datang lagi sebulan. Kalau dapat tarikh, terus letak tarikh lagi baik. Dan tangan kaunselor, nama. Okey, faham tak? Ada soalan tentang rekod kaunseling individu? Okey, inilah rekod kaunseling individu. Simple je. Latar belakang, penerokaan isu masalah, keperluan klien. Yang ketiga, analisis matlamat keperluan klien. Lepas tu pendekatan teori, strategi, teknik, alternatif yang disetujui bersama. Lepas tu penamatan, pelan, tindakan, susulan, urusan kaunselor. Ini jawab kena isi. Sebab klien banyak nanti. Awak kena buat 200 lebih session. Maka kena ada 200 lebih borang kaunseling individu ni. Okey, faham tak semua? Faham? Okey, lepas tu apa yang perlu ada dalam FPP ialah rekod kaunseling kelompok. Rekod kaunseling kelompok ini adalah ringkasan perkembangan individu. Okey, ringkasan perkembangan individu, kod dia RKK. Apa maksud RKK? Ringkasan perkembangan individu. Jadi 2010 dash 15 dash lelaki
/Malay Bakurungan 04. Maksudnya klien ni sama ada sukarela, pemerhatian dirujuk dan kategori perbincangan, sama ada awak bincangkan tentang akademik, psikososial, semua masuk kat sini. Dan laporan perkembangan ni, semasa dalam sesi kaunseling kelompok, klien menunjukkan perkembangan yang aktif, berkongsi tentang permasalahan dirinya, iaitu bagaimana beliau bangun daripada pencapaian akademik yang teruk dan akhirnya berjaya untuk fokus kepada akademik dengan mengenepikan masalah peribadi dan akhirnya berjaya. Kisah beliau telah memberi inspirasi kepada yang lain. Ataupun klien seorang yang tidak aktif, banyak mendiamkan diri dan tidak banyak bercakap dalam kelompok, klien perlu diberi lebih perhatian. Ni individu. Tangan kaunselor tarik. Ini masuk dalam mana? Masuk dalam fail perkembangan klien. Jika ahli kelompok itu ada 15 orang, ini ada berapa? 15. Awak kena perhati individu. Faham ke tak? Faham Prof, tapi pening-pening sikit. Okey, ini adalah fail rekod bimbingan individu. Sama juga rekod bimbingan individu. Okey, bimbingan individu ni macam kaunseling individu tapi dia bimbingan. Sama juga RBI. Rekod bimbingan individu tahun 2010, kod 005, laki, Chinese, bilangan sesi, sama juga masuk ke sini. Latar belakang klien, rekod matlamat pengetahuan keperluan klien, keperluan kemahiran dia sampaikan, aplikasi strategi, aktiviti, kerja rumah, handout yang digunakan, penamatan sesi, susulan, ulasan pengetahuan kemahiran klien, keperluan sesi lanjutan, tidak. Klien dah selesai. Ya, klien perlu berjumpa lagi 2 minggu. Apa contoh bimbingan? Bimbingan awak beri dia ke ingat awak ada dah belajar kan kelompok bimbingan kan? Dan dah belajar kaunseling bimbingan kan? Contohnya klien tu datang, dia kata klien seorang pelajar tingkatan 5 yang stres dalam peperiksaan SPM. Okey, matlamat klien bermatlamat untuk meningkatkan kemahiran belajar kerana klien perlukan kemahiran belajar untuk peperiksaan SPM. Okey, jadi kaunselor pun menyampaikan teknik kemahiran belajar 5 domain ataupun mengajar klien menggunakan peta minda ataupun menguruskan waktu. Okey, strategi dia ialah menganalisis kemahiran belajar klien dan klien menjawab inventory untuk lihat sama ada gaya belajar dia domain apa, VAKOG ke, ya. Lepas tu dan kita beri dia handout mengurus jadual waktu, analisis jadual ataupun handout membuat peta minda, kita bagi dia. Okey, jadi penamatan pelan susulan, klien berjaya menguasai kemahiran membuat peta minda dengan baik, tetapi kaunselor perlu mempraktiskannya di rumah berdasarkan kerja rumah yang diberi dan dibuat tindakan susulan agar melihat perkembangan dan kesan kemahiran kepada motivasi klien untuk berjaya dalam SPM. Buatlah ya. Lagi 2 minggu jumpa tanda tangan. Okey, jelas tak? Okey, ini adalah rekod bimbingan kelompok. Sama juga rekod bimbingan kelompok. Dia adalah ringkasan individu. Ringkasan individu dalam fail perkembangan pelajar. Tapi rekod bimbingan kelompok yang bukan ringkasan individu masuk dalam mana? Masuk dalam log bimbingan kelompok. Kan saya sebut tadi. Okey, ini contoh fail dia kan. Okey, ini adalah rekod konsultasi ibu bapa. Ni ada rekod dia. Ni. Sama juga RKK masuk nombor FVP klien.
Okey, kalau you perasan satu benda, apa you perasan dalam borang ni? Ya. So, kebanyakan borang tidak ada nama klien. Kenapa tidak ada nama klien? Etika kerahsiaan. Kita hanya pakai kod. Sebab tu kita kena, dan kod ini ialah dalam borang kod tu, borang lock tu. Itu baru dia pecah kod tu. Sebab tu kena jaga betul-betul ni, ya. Okey, ni borang konsultasi kebapaan, ya. Nama ibu bapa, penjaga, nombor telefon, latar belakang klien, macam manakah matlamat pengetahuan konsultasi kebapaan, pengetahuan kemerahan yang disampaikan kepada ibu bapa. Awak dah belajar kan konsultasi ibu bapa kan? Dah kan? Dah belum? Nanti kena guna borang ni. Ini rekod kaunseling keluarga. Jika awak buat kaunseling itu dengan pelajar dan ada ibu bapa sekali sebab dia buat secara disiplin dan dipanggil ibu bapa dan ibu bapa sekali untuk memahami dan membantu pelajar, maka kita pun buat rekod kaunseling keluarga kat sini. Okey. Ini adalah rekod perjumpaan keluarga. Rekod perjumpaan keluarga ni just awak pergi jumpa. Pergi jumpa ialah awak boleh pergi jumpa dia dekat rumah ataupun ziarah keluarga. Kena pakai borang ni. Ya. Atau ni adalah borang perjumpaan saja tapi bukan sesi kaunseling keluarga. Mungkin awak jumpa dengan mak dia, jumpa dengan kakak dia, bincang masalah dia, si borang ni. Tapi kalau awak pergi ziarah keluarga, contohnya PKM kata ada satu pelajar, nama dia Zarif, dia tak datang sekolah dah 15 hari. Awak kata tak apa cikgu, saya akan pergi rumah dia. Awak pergi rumah dia, jumpa mak dia. Makcik, kenapa dia tak datang sekolah? Mak kata dia ada masalah ni, dah bercampur dengan budak-budak jahat. Dia dah naik motor, dia tak balik malam. Awak pun buatlah perbincangan dengan mak dia. Awak pun nak ajarlah mak dia macam mana kemahiran. Tenangkanlah mak dia. Dan ajar mak dia macam mana nak kenalikan. Dan buatlah perawatan. Dan tengok keluarga tu perlu tak datang lagi. Faham ke tak? Semua orang? Ada soalan? Fikriah? Boleh? Sanggeta? Okey, kemudian kita ada file log kawasan individu. Ini file log. Ingat tadi file log. Tadi semua ni adalah FPP. File perkembangan pelajar. Ini file log. File log ni log saja. Apa dalam file log? Yang jeng ni dia. File log adalah record log. Dalam file log ada record log. Record log adalah bilangan, tarikh, masa, nama pelajar, tingkatan, nombor FPP. Jadi kalau awak ada 50 klien, maka yang 50 sesi, maksudnya file log ni ada 50 bagi tahun semasa. Dan jika awak ada pelajar tu nama dia Ahmad kat sini, Ahmad Ali, maka awak nak cari file dia, awak pergi kepada FPP kat sini. Jadi FPP ni lah yang akan kod bagi Ahmad Ali. Tapi dalam borang-borang tak ada lagi nama Ahmad Ali. Jadi borang log sesi ini sangat penting. Ini adalah kunci kepada memecahkan kod pelajar berdasarkan nama dan tingkatan dia yang tahun semasa tu. Faham tak semua orang? Ada soalan nak tanya? Okey, inilah file log kaunseling kelompok. Okey, file log kaunseling kelompok dia ada dua. Record log kaunseling kelompok dengan record kaunseling kelompok. Ingat, record kaunseling kelompok masuk dalam file kaunseling kelompok. Dalam file kaunseling kelompok ada dua benda, iaitu record log kaunseling kelompok dan record kaunseling kelompok. Log apa? Log ni saja log. Okey, bilangan, tarikh, masa, nama kelompok, kelas atau nama kelompok, dinamik group, ada 8 pelajar, ataupun grup tingkatan 3 ataupun grup ponteng, positif grup tingkatan 5, awak tahu dah tu grup kelompok apa. Okey, apa aktiviti perbincangan awak, menangani ponteng, kemahiran belajar,
ataupun masalah psikososial. Okey, bilangan pelajar laki berapa? Laki 5, perempuan 5, jumlah 10 orang. Nombor rujukan rekod kelompok. Masuk kat sini. Jadi nanti lepas log ni ada banyak rekod kelompok. Jadi kalau awak nak lihat rekod yang kelima, okey, dia ada nombor rujukan kat sini. Jadi awak pun buka log ni. Nampaklah ni RKK, rekod kaunseling kelompok. Ini awak letak tahun semasa dengan bilangan rekod je. Contoh 2020 01 ataupun 15. Maksudnya ini adalah rekod kaunseling kelompok tahun 2020 yang ke-15. Maksudnya pada 2020 awak dah buat 15 kaunseling kelompok. Ini apa Syarah nak tengok ni. Okey, tarikh, masa, sesi keberapa, jenis klien apa, kategori perbincangan, ya. Okey, senarai ahli kelompok, ya. Okey. Dan ahli-ahli kelompok ni apa nombor FPP dia? Sebab borang nikahsan individu tu masuk dalam FPP. Okey, matlamat kelompok, penerokaan masalah keperluan kelompok, pendekatan teori dan teknik kelompok digunakan, sama ada awak guna pendekatan kelompok Rogerian, pendekatan teori kelompok REBT, ataupun pendekatan kelompok state ataupun behaviorism, buat cerita kat sini. Dan apakah pelan penamatan, pelan tindakan susulan dan ulasan. Dan adakah kelompok ini ditamatkan ataupun perlu dibuat sesi kelompok yang kedua bagi kumpulan yang sama? Tulislah anggaran tarikh, tanda tangan. Okey, faham tak? Okey, ini adalah fail log bimbingan individu. Sama juga apa yang ada? Log saja, log. Jadi kalau ada 100, maksudnya awak ada 100 sesi bimbingan individu. Dan kalau tu yang saya kata, kalau ada 50, pesyarah tahu, okey awak dah ada 50 sesi bimbingan individu, bagus. Kenapa sesi bimbingan individu ni ikut log ni awak ada 7 saja, awak tak buat sesi bimbingan individu saja? Awak jawablah. Kemudian kalau lah awak ada sampai 50 dan ada satu log nombor 49. Dia kata 49, awak buat tarikh bila masa nama pelajar dikata nombor FPP dia. Okey, bagi saya nombor 49 ni yang Muhammad yang Raju ni. Raju anak lelaki Ramasami ni. Ni nombor FPP dia. Keluarkan file ni nak tengok. Itulah cara pesyarah akan cross check. Awak ada log, ada nombor FPP, dia check log, dia minta FPP. Jadi dia tengok balik FPP sama tak dengan log. Dia tengok rekod individu, kaunseling kelompok sama tak dengan FPP. Dalam FPP mention tu ada tak dalam log. Sebab tu awak tak boleh tipu. Sebab tu sistem filing mesti kemas. Dan saya boleh kata ramai pesyarah suka cross check untuk pastikan bahawa fail apa awak kemas, bahawa awak tak tulis nama saja tapi mesti ada rekod. Dan bila ada rekod mesti ada log. Ya? Jelas tak? Okey, lepas tu ni file log bimbingan kelompok, sama juga file log bimbingan kelompok. Nanti dia kata, okey, awak ada 20 bimbingan kelompok. Okey, bagi saya nombor rujukan untuk sesi ke-20. Awak pun keluarkan, okey ni RKK yang ke-20, 20, 22. Yang sesi yang ke-20. Awak pun tunjuklah dekat pesyarah awak. Pesyarah awak pun ambil, tengok ni ahli dia, ni isu dia. Okey, pada tengok pula ya. Cross check lagi. Okey, ni fail keluarga. Okey, fail record log sesi keluarga. Jadi, jika ada sesi kaunseling keluarga maksudnya ada klien, pelajar, ada ibu atau bapa, ataupun klien ada mak, ada ayah. Dan ada kaunselor. Dia boleh jadi 3 orang dan lebih.
maka itu kaunseling keluarga. Maka awak pun buatlah ya. Sesi kaunseling keluarga. Saya tak sure untuk degree, tapi kalau master wajib ni. Mesti ada sesi kaunseling keluarga. Ya. Inilah ya, sesi kaunseling keluarga, sesi perjumpaan keluarga, sesi ziarah keluarga. Macam ni, bilangan 1, tarikh, masa, nama pelajar Zuraidah, tingkatan 3B. Awak buat dia kaunseling keluarga. Nombor 5, Aminuddin, masa okey, awak buat ziarah keluarga. Ini nombor rujuk FPP. Okey, awak buat ziarah keluarga Aminuddin ya saya buat. Bagi saya file FPP dia, saya nak tengok. Sebab apa? Dia nak tengok rekod ziarah keluarga tu. Buat apa? Itu namanya cross check. Okey, ni file pentadbiran dan pengurusan. Okey, file pentadbiran dan pengurusan dia hanya menunjukkan aspek-aspek pengurusan saja. Dia tak ada kena-mengena dengan perkembangan klien. Okey, jadi apa ada ni? Masukkan borang rekod guru, bimbingan dan kaunseling, borang kebenaran hadiri khidmat kaunseling, 9 borang dan rekod. Ya. Okey, ini contohnya adalah borang guru bimbingan dan kaunseling, letak gambar pembimbing awak, nama dia, ya, bidang dia. Ini gambar awak sendiri sebagai kaunselor pelatih, nama, gambar, letak gambar awak sendiri yang comel-comel. Kalau awak malu letak gambar awak sendiri, letaklah gambar katak ke, orangutan ke. Jadi jangan malu, cinta diri sendiri, letak gambar sendiri yang comel-comel. Okey. Ini adalah kursus yang pernah awak ambil, kelulusan dalam bimbingan dan kaunseling, ya. Jika ada, tulislah sedang belajar ke apa ke. Ini adalah borang membawa khidmat kaunseling, ya. Jadi klien tu bertulis nama Aminah, tingkatan 1A, nombor telefon. Dengan hormatnya, saya ingin dapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dari kaunselor berikut. Tarikh, masa, hari dan tempat. Okey, masalah saya apa? Saya punya masalah keluarga. Dia pun letak, nanti awak pun kontak dia. Okey Aminah, saya dapat borang khidmat kaunseling awak. Awak nak jumpa saya pada minggu depan hari Isnin. Boleh. 3 pagi memang saya ada, saya tunggu. Awak apa panggil dia? Ya, ini borang mendapatkan khidmat kaunseling kelompok, dia nak join kaunseling kelompok ya. Mungkin pelajar sekolah itu bentuk grup 10 orang. Cikgu, kami nak buat kaunseling kelompok boleh? Boleh. Tapi kami kelas berbeza-beza, tak apa, awak namakan awak kumpulan apa? Dia pun namakan kumpulan dia TikTok. Awak balas kumpulan TikTok. Jadi nama ahli dia tingkatan. Ini adalah permohonan. Kalau dapat tu bagus. Nanti awak senang dapat sesi kaunseling kelompok. Buatlah kaunseling kelompok ya. Okey, dan mungkin dalam 5-6 session. Ini borang jemputan khidmat temu janji individu ya. Awak bagi tahu. Contohnya cikgu Rahman bagi tahu Kadir ada masalah. Buat dia sesi kaunseling sebab dia suka menung, bergaduh dengan kawan, apa-apa tulis. Muhammad Kadir, tingkatan, sila datang ke bilik kaunseling seperti berikut. Awak pesan bagi dekat ketua darjah dia ataupun kat dia sendiri untuk datang sesi. Bila masa tempat. Jadi dia pun datang. Okey. Ini adalah borang rekod kebenaran. Dan ada cikgu, bila dia datang, pelajar datang sesi kaunseling, dia ponting, dia tak datang kelas matematik, kelas bahasa Inggeris. Maka dia kena dapat kebenaran daripada guru kelas, guru mata pelajaran untuk hadir sesi kaunseling dengan meninggalkan kelas. Tapi kalau cikgu tak bagi, tak boleh. Kena atur masa lain, mungkin masa selepas tamat sekolah. Okey, nampak kan? Ini borang-borang dia. Ini borang rekod temu janji, nak buat temu janji. Ini borang untuk kebenaran guru mata pelajaran untuk hadir khidmat bimbingan kaunseling dan guru kebenaran kan untuk hadir khidmat bimbingan kelompok. Ya, tadi individu, kelompok. Lepas tu kebenaran untuk hadir sesi-sesi kaunseling keluarga apa semua tu boleh masuk sekali ya. Ini unit bimbingan dan kaunseling surat pengesahan.
Dan ada sekolah bila dah datang sesi kaunseling, lepas dapat kebenaran cikgu kelas, guru kelas dia, maka dia nak bukti betul ke dia ikut sesi kaunseling. Maka awak pun tulis, diakui pelajar yang bernama Ani daripada tingkatan 2B telah datang secara sukarela ataupun dirujuk menjalani sesi kaunseling pada tarikh, hari, masa, tempat. Ini ulasan guru kaunseling. Pelajar ini telah menjalankan sesi kaunseling dan perlu lagi sesi kaunseling yang kedua dianggarkan dalam 3 minggu akan datang. Dan pelajar telah keluar bilik kaunseling pada jam 12 tengah hari. Jadi 2 minit, 3 minit dia dah kena sampai kelas dah. Maksudnya kita akan mengelakkan masalah isu-isu yang katakan pelajar ponteng. Kelas sebab kita ada bukti bahawa dia ikuti sesi kaunseling. Okey, ini adalah borang rujukan. Contohnya cikgu kelas ataupun cikgu bimbingan ataupun cikgu disiplin hantar ke awak. Ini ada 10 pelajar. Ini tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 5. Ini adalah dia ponteng kelas, ini bergaduh, ini dia curi barang kawan dia. Semua ni awak ambil, nanti cikgu panggil dia ya pada sesi kaunseling. Awak pun mak panggil dia dengan menggunakan borang jemputan sesi kaunseling, hantar dia kepada personal ataupun melalui ketua kelas. Okey. Ya. Okey, ni file log inventory. File log inventory FLISS, file log inventory dan soal selidik. Okey, ini adalah log. Log ni maksudnya log saja. Okey. Bilangan 1, tarikh 15 bulan 1 2020, 2, masa 9 pagi. Nama pelajar Jageta. Menjawab soal selidik, inventory minat kerjaya. Nombor FPP, okey, maksudnya bukan soal selidik tapi profil jawapan. Ataupun profil rumusan dapatan soal selidik Jakarta itu masuk dalam fail perkembangan pelajar sebab dia menunjukkan bahawa progres untuk menyelesaikan diri dia, masalah dia untuk perkembangan dia. Jadi sebab itu kalau pensyarah pergi, dia akan tanya berapa soal selidik awak buat? Saya kata saya buat 50. Okey, ini nama pelajar dia. Tapi awak juga boleh buat kelas. Contohnya yang kelima, bilangan 5, tarikh 20 bulan 3, masa pukul 10 pagi. Nama pelajar 38 pelajar 5A. 38 pelajar 5A. Jadi 38 pelajar 5A ni menjawab inventory gaya belajar ataupun inventory personality warna. Okey, maksudnya awak dah dapat berapa tadi? 38 klien dan semua profil dia ni masuk dalam FPP masing-masing. Okey? Jelas? Okey, ini file log activity. Di sekolah juga masa housemanship, internship, practical counselling awak kena buat aktiviti. Jadi awak kena buat file log activity. File log activity ialah log. Jadi bilangan 1, tarikh 16 hari bulan 3. Nama program seminar seminar kepimpinan pengawas. Bidang adalah pembangunan diri. Sasaran pengawas-pengawas sekolah. Laki 30 pelajar, perempuan 30. Jadi jumlahnya adalah 60 orang. Nombor rujukan fail masuk FVP berapa. Jadi kalau saya pergi sekolah tu, saya tengok barang rekod aktiviti. Saya tengok ada 15. Wah, bagusnya. Awak buat 15 aktiviti programnya? Ya, dia kata. Kalau ada 2, takkan awak buat 2 saja aktiviti program kat sekolah. Tak ada program. Tak boleh, awak kena buat. Dia kena ikut berapa jam ni semua ni awak kena kira untuk penuhi kehendak internship. Jadi katakanlah yang ke-7 dia buat program kemahiran pelajar.
untuk pelajar SPM. Jumlah dia lelaki dan perempuan tambah 120. Ini nombor file dia. Saya kata, okey, bagi saya nombor file ni. Saya nak tengok program seminar kemahiran belajar awak tingkatan 5 tu. Ni file dia, file aktiviti program pelajar. Jadi apa dalam file aktiviti program pelajar ni ialah record aktiviti program. Pelajar file aktiviti program, FAP, record aktiviti program. Apa dia record aktiviti program? Ini. Awak kena masukkan kod program RAP. Kod program mesti mula dengan tahun semasa. Contohnya tahun ni tahun 2002. Program yang keberapa? Okey, ini adalah 2002. Okey, program yang ke-9. Awak boleh tulis teruslah ya. Contohnya kemahiran belajar. Kita tahu untuk tahun semasa awak dah ada 9 program. Program yang ke-9 adalah kemahiran belajar. Okey, nama program buatlah seminar kemahiran belajar ni tak payah nanti pening. Biasanya tulis kat bawah ni. Okey, kita tulislah sini ya. Seminar kemahiran belajar. Okey, ni promosi, tarikh, tempat, kumpulan sasaran. Contoh promosi guna template. Jadi dalam file tu kena ada template. Tarikh, bila, tempat, dewan sekolah, kumpulan sasaran tingkatan 5. Tentatif program, masuk dia sebagai lampiran dalam file. Kos sebenar, jika ada ajaran pembelajaran atas kerja, masukkan. Jika guna peruntukan PCG, masukkan. Dan boleh masukkan gambar-gambar aktiviti. Lepas tu kalau saya tengok file file record activity program ni saya suka. Kalau awak ada 15 log, maksudnya awak ada 15 file activity program. Satu file ni komplit dengan borang promosi, dengan template, dengan brochure, dengan gambar-gambar program dia print cantik dan juga satu lagi ni borang penilaian ni. Kemudian diisi. Ini lampiran je. Senarai semak. Lepas borang ni baru masuk promosi, pamphlet, gambar, kos, paperwork semua masuk dekat satu file activity program. Habis. Inilah bagaimana sistem file dan record dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang anda semua kena kuasai dan buat semasa praktikum dan internship. Jadi kalau awak tak buat sistem file dan record, macam mana nak buat file, macam mana nak record, macam mana nak tunjuk, macam mana documentation. Okey, ada soalan nak tanya? Buku tu Prof jual ke? Buku ni nanti boleh beli. Harga dia hanya RM20. Okey. Okey, ada soalan lagi yang tanya? Ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada Prof. Faham kan? InsyaAllah Okey, faham, ni tapi contoh pening buku lah dia. sikit. Memang pening, tapi nanti bila you all dah practice, nanti mudah. Ya, practice nanti mudah. Dia lebih tersusun, lebih sistematik. Bila dekat sekolah nanti, pergi sekolah apa, you all kena buat sistem file. Cuma biasanya bila dah pergi sekolah tu, dia taklah complicated macam yang you all belajar ni. Dia lebih mudah kan. Dia hanya buka file perkembangan pelajar dan dia ada file log dan file-file yang penting lah. Ada yang dia buat, ada yang tak buat, tapi dia dah tahu macam mana. Ya. Sebab bila nazir datang, pengetua dia akan tengok tu, ya. Biasanya kalau tengok kita bertunjuk log dan sebagainya lah, ya. Kecuali file, buku ni dah keluar ke? FTP tu. Dah berapa tahun keluar buku ni, dah lama dah. Saya ingat dah dekat 7-8 tahun dah buku ni.
Semua senior-senior you all master kan guna sistem file ni. Oh. Okey? Ada soalan lagi yang tanya? Tak ada Prof, tak ada. Tak ada ya? Yang lain yang perempuan-perempuan faham ke? InsyaAllah faham, Okey. Prof. Okey, Tapi pening sikit lah. tak apa. Sekarang ni untuk kaunseling individu, you all hanya buat borang rekod prosesi dengan kaunseling individu sahaja dan juga buat borang analisis formulasi kes tu. Dan analisis formulasi kes tu kena ikut format yang Dr. Samsiah bagi tu. Ya. Itu kita akan terangkan dalam kelas nantilah. Tapi you all tengok tu pun you all faham kan. Cuma analisis tu saja. Yang ini adalah keseluruhan. Okey, ada soalan lagi yang tanya? Tak ada Prof. Ada? Tak ada? Okey, jika tak ada, saya ingat kita boleh tamatkan kelas. Ya. You all kena practice sistem file counselling individu, ya, log counselling individu, barang prosesi dapatkan counselling individu untuk kita punya subjek. Tapi untuk sistem filing semua tu, you all kena praktiskan sistematik yang macam saya bagi tahu tadi. Ya? Okey, jelas semua? Okey, ada soalan Jelas, kelas? Prof. Ada? Tak ada. Okey, jadi jika tak ada, kita boleh